Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang telah berjaya mendaftar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Syabas dan tahniah daripada bahagian keselamatan, saya Muhammad Fairuz bin Mislan sebagai pegawai keselamatan di bahagian keselamatan UPSI mengucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya mendaftar pada sesi kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar pada kali ini untuk taklimat atau slot daripada bahagian keselamatan. Okey, bahagian keselamatan adalah untuk makluman pelajar-pelajar bahawa adalah sebuah PTJ yang menguatkuasakan secara langsung keselamatan di dalam kawasan kampus. Tujuan bahagian keselamatan ini adalah untuk memastikan pelajar-pelajar berada dalam kawasan kampus dalam keadaan selamat. Supaya jadi pelajar-pelajar jangan risau. Bila berada di dalam kampus, saya di bahagian keselamatan memastikan bahawa keberadaan pelajar-pelajar sentiasa selamat dan sejahtera. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar bahawa bahagian keselamatan ini menguatkuasakan peraturan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti, yang ini singkatannya adalah AUKU, di bawah kaedah-kaedah UPSI, Tata Tertib Pelajar 1999 dan juga Peraturan Lalu Lintas UPSI 2012. Semua warga UPSI wajib mematuhi peraturan ini, termasuk pelajar, staf, pekerja kontrak dan sebagainya yang berurusan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar bahawa UPSI mempunyai dua kampus. Yang pertamanya berada di kampus Sultan Abdul Jalil Shah, iaitu di kawasan Tanjung Malim, dan juga di kampus Sultan Azlan Shah, iaitu di Proton City. Proton City untuk pelajar-pelajar dia lagi besar daripada kampus Sultan Abdul Jalil. Okey, di sini saya nak memaklumkan kepada pelajar-pelajar di mana lokasi pejabat keselamatan. Yang ini pelajar-pelajar kena ambil maklum, kerana nanti pelajar-pelajar akan berurusan seperti nak bayar saman, nak memperbarui pelekat kenderaan dan juga membuat report kehilangan. Di sini di pejabat kampus Sultan Abdul Jalil berada di hadapan Pos Timur, iaitu di sebelah Taman Universiti. Kalau pelajar-pelajar nanti naik bas turun di Pos Timur, di sebelah tu saja adalah pejabat keselamatan di kampus Sultan Abdul Jalil. Okey, manakala di kampus Sultan Azlan Shah, iaitu di Proton City, pelajar-pelajar boleh membuat urusan di blok 4, iaitu di blok 4 ni di sebelah belakang. Nanti insya-Allah nanti pelajar-pelajar boleh tanyalah senior-senior pelajar-pelajar, nanti dia akan tahu kat mana lokasinya. Okey, kalau di gambar rajah ni, di situ di blok 4 tu berdekatan dengan Pusat Islam. Di situlah lokasi pejabat keselamatan. Nanti kalau pelajar nak renew rotek ke bukan rotek nak renew pelekat kenderaan, nak kemudian nak buat report kehilangan, kehilangan barang-barang lah, akan berlaku kehilangan keciciran kad metrik, di sinilah tempatnya. Nak bayar saman pun di sini juga. Okey. Di sini saya nak menerangkan ada 3 perkara yang pelajar-pelajar wajib tahu. Yang mana kami di bahagian keselamatan menitik beratkan, iaitu pertama sekali akses keluar masuk kampus, penguatkuasaan sasia rupa diri pelajar, penguatkuasaan peraturan lalu lintas UPSI 2012. Okey, untuk makluman pelajar-pelajar, akses keluar masuk ni, maksudnya nak keluar masuk ni hanya dibenarkan mempunyai pelekat kenderaan sahaja dibenarkan masuk. Maknanya pelajar yang bawa motor ke atau bawa kereta ke nanti wajib memohon pelekat kenderaan terlebih dahulu untuk memudahkan pelajar-pelajar keluar masuk. Tanpa pelekat kenderaan ini, pelajar-pelajar akan dikenakan kompaun. Kena ingat, tak ada pelekat kenderaan akan dikenakan kompaun. Okey, pelekat motosikal untuk semua pelajar dibenarkan memohon. Ini kena ingat. Kemudian pelekat kereta hanya kepada pelajar ijazah semester 5 dan ke atas. Pelajar yang tinggal di luar kampus saja yang dibenarkan memiliki pelekat kereta. Maksudnya dia boleh bawa kereta lah dalam kampus. Okey, untuk maklumat pemohon juga pelajar-pelajar boleh melayari laman sesawang bahagian keselamatan. Had masuk kampus adalah 6 pagi hingga pukul 12.30 malam saja. Okey, bagi pelajar yang lewat pulang melebihi jam 12 malam, perkara ini akan diambil tindakan oleh bahagian keselamatan. Kami di bahagian keselamatan akan memanjangkan kepada pihak kolej untuk tindakan selanjutnya. Kemudian inilah peraturan yang perlu pelajar-pelajar
patuhi ya. Okey, yang ini contoh ada gambar ni. Setiap kenderaan yang masuk ni akan diperiksa, kemudian kami akan cek dari segi lesen, ada pelekat. Kalau keadaan ni melepasi tahap keselamatan yang kami nak, baru kami benarkan masuk. Okey, bagi penguasaan sasia rupa diri pelajar pula, bahagian keselamatan terlibat secara langsung dalam penguasaan sasia rupa diri pelajar. Peraturan ini dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Okey, yang ini pelajar kena ambil perhatian bahawa peraturan ini sentiasa diberikan. Jadi walaupun bahagian keselamatan telah memberikan, tapi kebanyakannya ada juga pelajar yang tak alert dengan perkara-perkara begini. Jadi saya mengharapkan pelajar yang ada sekarang ni ingat perkara ni ya. Okey, ini adalah contoh etika pakaian pelajar. Yang atas tu adalah tata cara pakaian antara bagi yang lelaki bagaimana dan yang perempuan pun bagaimana. Okey, yang ini pelajar perempuan kena pakai, yang muslim kena pakai tudung menutup auratnya. Yang bukan muslim itu ada tata caranya, dengan kasut, dengan tata cara rambut, ada di dalam gambar yang kami tunjukkan di layar ni. Okey, bagi pelajar lelaki pula beginilah rujuk di layar ni bagaimana tata cara pemakaian. Okey. Yang seterusnya bagi pelajar-pelajar dinasihatkanlah, ini memang wajib, memang tidak diharapkan pelajar-pelajar bila memasuki kawasan kampus wajib memakai kad matrik. Mesti kena bawa. Bila berada dalam kampus mesti kena bawa kad matrik dan dipakai. Contoh macam saya ni lah, saya pakai ni. Kena pakai kad matrik. Macam saya pakai kad pekerja. Kerana bila pelajar-pelajar masuk ke dalam kampus akan melalui pintu utama, pelajar-pelajar akan diperiksa dan akan ditahan. Seandainya tidak memiliki kad matrik, tidak memakai, pelajar-pelajar akan dikenakan kompaun. Ini wajib. Ini kena ingat. Ini contoh beginilah contoh surat kompaun yang dikenakan bagi pelajar-pelajar yang tidak memakai kad matrik. Ini contoh bagaimana pengawal keselamatan membuat pemeriksaan. Itu ada gambar contoh Ini contoh mana seorang pelajar tak bawa kad matrik, dia baru nak keluarkan kad matrik. Okey, bagi penguasaan peraturan lalu lintas UPSI 2012. Peraturan ini terpakai bagi semua warga UPSI, termasuk kaki tangan, pelajar, anak syarikat UPSI, pekerja bukan kaki tangan dan juga pelawat. Okey. Dan yang seterusnya, pelajar-pelajar wajib mematuhi peraturan itu meletakkan kenderaan di petak parkir yang diwartakan. Iaitu petak kuning adalah untuk parkir staf, petak putih adalah terbuka untuk pelajar, pelawat dan staf. Okey, yang ini pelajar selalu melakukan kesalahan di mana pelajar sentiasa meletakkan kenderaan di petak kuning. Jadi bila berlaku situasi begini, bahagian keselamatan akan datang, kami akan keluarkan kompaun. Ada kalanya kami akan claim bagi kenderaan-kenderaan yang menghalang pergerakan lalu lintas. Jadi elakkanlah berlaku perkara-perkara begini. Terutamanya kena claim. Kami ada kuasa untuk membuat tindakan claim. Okey, bagi kesalahan lalu lintas pula, setiap pelajar yang tidak mempunyai atau tidak membawa bersamanya lesen memandu dan tiada cukai jalan, ini satu kesalahan yang serius. Wajib kena ada. Mesti ada lesen, juga mempunyai cukai jalan. Yang keduanya, tidak mempunyai atau mempamerkan pelekat kenderaan. Ini wajib. Setiap pelajar yang mempunyai kenderaan, sebelum tu dia kena mohon dengan bahagian keselamatan. Nanti pelajar akan ada portal, buka portal masing-masing. Dalam portal tu boleh mohon pelekat kenderaan, mana secara online. Kemudian nanti print, betul hantar ke bahagian keselamatan. Jadi syarat-syarat ada, semua ada dalam tu. Okey, jangan risau. So yang ketiga adalah kesalahan meletak kenderaan. Kemudian apa-apa kesalahan yang ditafsirkan sebagai satu kesalahan lalu lintas oleh universiti di bawah peraturan UPSI 2012. Ini juga adalah satu kesalahan Okey, ini adalah contoh bagi saman yang dikeluarkan. Ini kalau pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan begini, inilah contoh. Saya harap pelajar-pelajar yang ada sekarang ni tidak akan dapat menerima surat cinta seperti ini Saya harap maklum. Okey, selain itu juga tugas bahagian keselamatan yang lain iaitu melakukan rondaan setiap hari di seluruh kawasan kampus. Kami akan sentiasa membuat pemantauan 24 jam di persekitaran kampus. Jadi
keberadaan pelajar-pelajar yang berada di kampus UPSI sentiasa berada dalam keadaan selamat kerana dipantau selama 24 jam. Selain daripada itu juga, pihak bahagian keselamatan mempunyai pemantauan CCTV. Kami di kedua-dua kampus ni ada CCTV. Jadi jangan risau, segala pergerakan, gerak-geri pelajar-pelajar semua kami rakam. Okey, selain daripada itu je, tugas kami ialah merisik aktiviti dan ancaman ekstremisme dalam kawasan kampus. Diharapkan pelajar-pelajar tidak terlibat dengan gejala-gejala seperti ini. Okey, kami juga akan menyiasat setiap kes aduan pelajar, staf dan staf sokongan universiti. Ini adalah salah satu tugas-tugas yang pihak bahagian keselamatan laksanakan. Okey, walaupun taklimat telah diberikan, kadang-kadang tu ada juga pelajar-pelajar yang masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Dah bagi nasihat, dah bagi tahu, so mesti ada lagi. Contohnya tidak memakai atau gantung kad matrik. Ini sentiasa berlaku. Hari-hari ada berlaku. Tak bawa lah, tertinggal kan. Nak pergi kuliah dah lewat, bangun terus jalan. Jadi tetap bawa kad matrik. Jadi pihak bahagian keselamatan akan ambil tindakan, tidak bawa ni kita akan keluar compound. Kemudian keluar dan pulang lewat melebihi 12.30 malam, tak dinafikan. Ada pelajar-pelajar yang keluar daripada kampus, balik lewat pukul 12 malam. Ini pihak bahagian keselamatan akan ambil tindakan juga. Kemudian tidak mempamerkan pelekat kenderaan. Ini adalah kesalahan yang paling kerap dilakukan oleh pelajar. Tidak mempamerkan pelekat kenderaan. Okey, bukan tidak mematuhi peraturan lalu lintas lah, macam petak parking tadi letak kat petak kuning kan, kemudian menghalang lalu lintas, okay? Kemudian pakaian kurang sopan, itu juga ada pelajar-pelajar masuk dalam kampus, pakaiannya tidak menggambarkan seorang mahasiswa. Yang ini pelajar-pelajar kena jagalah. Saya mengharapkan supaya sentiasa mematuhi tata susila pemakaian yang dibenarkan. Okey, yang terakhir dari pesanan bahagian keselamatan ni ialah penting sekali jaga keselamatan diri dan harta benda pelajar-pelajar. Contohnya barang-barang kemas, kunci bilik, pastikan tidak tercecer. Kalau boleh tak perlulah bawa barang-barang kemas yang banyak ke dalam kampus. So simpan. Pelajar-pelajar datang ke kampus UPSI untuk belajar. Jadi saya nasihatkan kalau ada barang kemas yang banyak tu, simpan dulu di rumah, bagi dekat keluarga, tolong simpankan dahulu. Itu yang terbaik. Kemudian jangan beri peluang dan ruang kepada berlakunya jenayah. Contohnya, kita mendedahkan diri kita kepada berlakunya jenayah. Seperti gejala penipuan scammer. Kita beli barang online. Sekarang ni banyak berlaku kejadian-kejadian seperti ini. Beli barang online, barang tak sampai, duit lebur. Yang ini kena ingat. Jadi pelajar-pelajar kena ingat perkara-perkara ini. Banyak berlaku kes-kes yang seumpama ini. Untuk pembelian online ni, saya mohon pelajar supaya berhati-hati, selidik dulu syarikat yang pelajar-pelajar nak beli itu betul ataupun tidak. Pastikan bahawa ini adalah transaksi yang sah. Okey, kemudian simpan barang peribadi di tempat yang selamat dan berkunci. Pastikan barang-barang peribadi pelajar-pelajar, laptopnya, duit berada di tempat yang selamat dan berkunci. Dan kunci itu kita sentiasa simpan lah. Jangan kita letak merata-rata. Okey, akhir sekali pihak bahagian keselamatan juga ingin memohon kerjasama lah kepada pelajar-pelajar menjadi mata-mata kepada BKES. BKES ni singkatan dia bahagian keselamatan. So kalau pelajar-pelajar ada maklumat ataupun nampak di depan mata perkara-perkara jenayah yang berlaku, boleh melaporkan ke bahagian keselamatan. Bahagian keselamatan amat menghargai jika dapat kerjasama daripada pelajar-pelajar. Jangan risau, segala maklumat yang pelajar-pelajar berikan kepada bahagian keselamatan akan dirahsiakan. Baiklah, pelajar-pelajar juga boleh menghubungi bahagian keselamatan. Di sini saya paparkan nombor telefon bahagian keselamatan. Okey, ambil handphone, guna handphone sekarang, tolong save nombor ni. Tulis save nombor ni sebab nanti bila pelajar-pelajar berada di mana-mana kampus, jika berlaku apa-apa kecemasan, boleh menghubungi nombor-nombor berikut. Seperti di kampus Sultan Abdul Jalil Shah dan juga di Sultan Azlan Shah. Dan bahagian keselamatan juga adalah Facebook. Jadi saya mengharapkan agar pelajar boleh like Facebook di bahagian keselamatan supaya di situ banyak sangat info-info tentang keselamatan yang pelajar-pelajar akan dapat, yang bahagian keselamatan akan sentiasa kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar. So, akhir kata daripada saya, terima kasih. Semoga pelajar-pelajar berada dalam kampus dengan selamat dan selamat menghadapi pelajaran yang baik.
supaya saya mendoakan supaya pelajar-pelajar berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih daripada bahagian keselamatan.